Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Ramadan. Bersempena dengan program e-seminar Keuangan Islam Kebangsaan 2020, ESKIK 2020, Anjuran dan Baga Zakat Negeri Kedah, saya Wan Abdul Rahman bin Wandarah akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kefahaman dan Persepsi Pelajar terhadap Asas Fiqh dan Fatwa berkenaan zakat pendapatan, yang mana kajian dilakukan di Kolej Profesional Mara, Melaka. Bagi meneruskan pembentangan kajian ini, kita melihat pada abstrak kajian. Fatwa wajib zakat ke atas pendapatan telah lama diwakilkan. Namun, masih ramai individu Muslim yang tidak memahami dan mengetahui kewujudan fatwa tersebut. Sejauh manakah para pelajar di Institut Pengajian Tinggi mengetahui ilmu berkaitan fiqh zakat dan kewujudan fatwa berkaitan zakat pendapatan? Ini penting kerana pemahaman perlu ditetapkan lebih awal iaitu di tingkat pengajian lagi. Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti sejauh mana pengetahuan asas berkenaan fiqh zakat dan fatwa zakat pendapatan di kalangan pelajar IPT. Yang mana responden kajian kali ini adalah daripada pelajar Kolej Profesional Mara, Melaka. Kajian ini menguji kebarangkalian beberapa pemboleh ubah yang dijangka mempengaruhi gelagat pelajar untuk membayar zakat pendapatan selepas mereka bekerja di masa akan datang. Tahap pengetahuan dan pemahaman asas fiqh zakat pendapatan dan fatwa amat signifikan berhubung dengan potensi pelajar untuk menjadi pembayar zakat pendapatan. Kesan dan kefahaman serta kesedaran berkenaan zakat pendapatan ini akan meningkatkan jumlah kutipan zakat tahunan, yang mana akhirnya institusi zakat dijangka berupaya mendepani ketidakstabilan ekonomi, terutama daripada kesan daripada pandemik COVID-19 yang berlaku pada masa kini. Sebagai pengenalan, kita melihat zakat dari sudut bahasa, yang mana bermaksud keberkatan, kesucian, subur, berkembang dan kebaikan. Dari segi syaraknya, iaitu mengeluarkan sebahagian harta tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Setiap mukallaf yang mendapat rezeki lumayan diperintahkan oleh syarak supaya mengeluarkan hak Allah yang terkandung di dalamnya kepada mereka yang berhak dan halal menerimanya, atau disebut sebagai golongan asnaf. Zakat pendapatan pula bermaksud zakat yang dikenakan ke atas semua jenis sumber pendapatan, hasil upah yang diperolehi daripada perkhidmatan, pekerjaan, aktiviti yang menghasilkan pendapatan bagi seorang Muslim. Zakat pendapatan adalah satu kewajipan bagi orang Islam yang layak untuk membayar zakat bagi memastikan matlamat jaminan sosial umat Islam dapat dipertingkatkan. Ini selaras dengan dalil yang disyariatkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 56. Kewajipan pembayaran zakat ini mempunyai pelbagai objektif sosial ekonomi yang positif, bukan sahaja kepada penerima zakat, bahkan kepada pembayar zakat dan masyarakat keseluruhannya. Zakat pendapatan juga dilihat sebagai sumber baru yang sangat baik untuk dibangunkan dengan jumlah pembayar zakat yang ramai di setiap negeri, seperti mana dinyatakan oleh Dr. Hairul Nizam dalam kajiannya pada 2005. Malahan, Fatwa Muzakarah, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bertarikh 22 Jun 1997 bersetuju bahawa zakat ke atas pendapatan pergajian adalah wajib bagi orang Islam yang layak mengeluarkan zakat. Walaupun fatwa wajib zakat ke atas pendapatan telah lama diwartakan, namun masih ramai individu Muslim yang layak tidak membayar zakat atau tidak patuh pada fatwa wajib zakat gaji ini, seperti mana dinyatakan oleh Zainal Bidin dan Kamil Muhammad Riz pada kajiannya pada 2009. Zakat mempunyai peranan yang amat besar dan penting dalam memperkasakan dan membangunkan ekonomi umat Islam. Antara peranan besar dimainkan oleh pusat zakat adalah dalam cabaran menghadapi penularan pandemik COVID-19 yang telah mencetuskan impak besar terhadap perkembangan ekonomi dunia. Dan kita tahu bahawa kerajaan telah melaksanakan langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Langkah ini bertujuan mencegah lebih ramai rakyat dijangkiti dan usaha pemulihan dengan kadar yang segera. Pada masa yang sama, langkah ini turut menghadkan aktiviti ekonomi secara menyeluruh dan menjejaskan pendapatan pelbagai golongan. Hasil daripada itu, Akhbar Harian pada 13 April melaporkan sehingga 13 April 2020, pusat-pusat zakat telah menyumbang sebanyak RM153.24 juta zakat telah diagihkan kepada asnaf di seluruh negara sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini.
dan jumlah berkenaan adalah agihan yang dibuat sepanjang tempoh PKP sahaja dan tidak termasuk pelbagai skim bantuan lain. Begitu juga dengan laporan pada 29 Mac melaporkan Majlis Agama Islam Melaka atau MAIM memperuntukkan sebanyak 3.6 juta bagi membantu penduduk yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Berikut adalah antara keratan akhbar daripada berita harian online yang memaparkan berkenaan jumlah agihan zakat di seluruh Malaysia dan juga agihan zakat yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Melaka. Melihat kepada kepentingan peranan zakat ini dan kesedaran mengenai pembayaran zakat pendapatan, kajian ini dijalankan bagi menjelaskan objektif kajian, iaitu pertama, mengkaji tahap pengetahuan asas fiqh zakat, tahap pengetahuan berkenaan zakat pendapatan dan kefahaman pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan. Yang kedua, kajian ini bertujuan mengkaji mengenai sejauh mana persepsi pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan. Bagi meneruskan kajian ini, kita melihat beberapa kajian lepas dan empirikal mengenai kesedaran pembayaran zakat pendapatan. Antaranya adalah kajian oleh Nurgani Hairul Nizam pada tahun 2003 mendapati bahawa tahap kesedaran individu berkait rapat dengan tahap pengetahuan. Secara positifnya, apabila tahap pengetahuan dan kesedaran individu tinggi, maka semakin tinggi juga keberangkalian individu tersebut untuk menunaikan tuntutan berzakat. Begitu juga dengan beberapa kajian lain. Dan kajian oleh Muhammad Ali, Hairul Nizam dan Muhammad Ghani pada 2004 pula menunjukkan peratus pembayaran zakat adalah kecil dalam kalangan profesional. Antara faktor yang dikenal pasti ialah pengetahuan dan kurangnya penguatkuasaan, seperti mana yang disebut oleh Nur Barizah dan Hafiz Majdi pada 2010 yang melibatkan kaki tangan profesional. Begitu juga dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Nur Liana Akhilah dan Muhammad Ali pada 2017, mendapati tahap pendidikan seorang itu mencerminkan pengetahuan dan keterbukaan dalam bidang ilmu agama seorang dalam mentaati kefarduan membayar zakat pendapatan adalah tinggi. Kajian juga menunjukkan kefahaman tentang zakat akan membawa ke peringkat kesedaran, lalu ia menunaikan tuntutan ibadah tersebut. Selain dari itu, signifikannya kepatuhan beribadah mempengaruhi tuntutan ibadah yang lain. Pendapat ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Kamil, Cik Abdul Rashid dan Ungku Ismail pada tahun 1997 yang menyatakan bahawa sikap kepatuhan amat penting dalam menentukan kepatuhan untuk membayar zakat. Kajian ini dijalankan ke atas pelajar Kolej Profesional Mara Air Molek Melaka, iaitu salah satu cawangan daripada dua cawangan Kolej Profesional Mara yang ada di Melaka. Borang soalan selidik telah diadakan kepada pelajar Muslim yang mengambil 3 jurusan bidang utama yang ditawarkan di Kolej Profesional Mara Air Molek, iaitu Diploma Perakaunan, Diploma Pengajian Perniagaan dan Certified Accounting Technician atau CAT. Persempelan dilakukan menggunakan kaedah rawak, mudah dengan mengedarkan soal selidik yang mengandungi 5 bahagian, iaitu bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, soal selidik pengetahuan pelajar tentang asas fiqh zakat yang dibahagikan kepada 2 subkonstruk, iaitu pengetahuan umum mengenai zakat, yang kedua pengetahuan asas fiqh zakat berkaitan zakat pendapatan. Manakala bahagian C, soalan berkaitan pengetahuan asas pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan, dan bahagian D, persepsi pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan. Kesemua soalan pada bahagian B, C dan D adalah merupakan perboleh ubah yang dikaji dalam bentuk skala Likert, iaitu bernilai 1 sekiranya maklum balas responden adalah sangat tidak tahu atau tidak setuju, hingga ke nilai 5 iaitu maklum balas responden adalah sangat tahu ataupun sangat setuju. Ini antara contoh paparan skala Likert. Sebanyak 400 borang soal selidik telah diadakan kepada pelajar dan hanya 252 responden yang mengembalikan soal selidik. Setelah melakukan proses pembersihan data atau cleaning data proses, hanya 235 borang soal selidik yang boleh digunakan dan dianalisis dalam kajian ini. Kaedah analisis data. Kajian ini cuba menganggar kebarangkalian wujud hubungan antara dua faktor utama yang diukur, iaitu pengetahuan asas fiqh dan fatwa berkenaan zakat pendapatan yang dijangkakan mempengaruhi persepsi pelajar untuk membayar zakat pendapatan kemudian nanti. Daripada
dapatan berdasarkan jadual 1. Berdasarkan jadual 1, kesemua responden yang terlibat adalah terdiri pada 82 orang pelajar lelaki iaitu 34.9% dan 153 orang pelajar perempuan iaitu 65.1%. Majoriti responden yang diambil adalah berumur 19 tahun ke bawah iaitu seramai 207 responden iaitu 88.1% dan bakinya berumur 20 hingga 25 iaitu seramai 28 responden iaitu 11.9%. Kebanyakan mereka adalah pelajar diploma yang jumlah tertinggi daripada kursus pengajian iaitu diploma perakaunan seramai 123 responden iaitu 52.3, diikuti oleh diploma pengajian perniagaan iaitu seramai 74 responden iaitu 31.5%, dan Certified Accounting Technician CAT iaitu seramai 38 responden atau mewakili 16.2%. Hampir keseluruhan daripada pelajar tersebut sedang mengikuti pengajian dalam tahun kedua semester iaitu semester 4, 5 dan 6 iaitu seramai 151 responden atau mewakili 64.3%, dan bakinya adalah daripada tahun 1 bagi semester 1, 2 dan 3 sebanyak 84 responden iaitu mewakili 35.7%, dan hampir keseluruhan daripada responden adalah bukan aliran agama di peringkat menengah iaitu seramai 176 responden ataupun 74.9%, dan hanya 59 orang pelajar yang mempunyai latar belakang ayat agama semasa di sekolah menengah dengan kadar 25.1% sahaja. Okay, hasil kajian iaitu objektif pertama kajian melihat tahap pengetahuan asas fiqh dan juga pengetahuan asas terhadap fatwa berkenaan pembayaran zakat dan kefahaman pelajar terhadap zakat pendapatan. Kita lihat pada berdasarkan jadual 2, hasil analisis bagi tahap pengetahuan umum berkaitan dengan zakat dan amalan pelajar menunjukkan bahawa item nombor 4 iaitu soalan berkenaan dengan saya merasakan hukum mengeluarkan zakat adalah wajib menunjukkan nilai min tertinggi iaitu min 4.75 ataupun sisihan piawai 0.540. Nilai min yang ditunjukkan adalah merujuk kepada tahap tinggi apabila nilai min melebihi 4.0 ke atas. Dan dapatan ini memberi petunjuk bahawa daripada 10 item yang mengukur pengetahuan umum mengenai zakat, pelajar Kuliah Profesional MARA mengetahui bahawa zakat adalah perkara yang diwajibkan bagi setiap umat Islam. Walau bagaimanapun, terdapat 2 orang ataupun 0.9% yang menjawab pada sekadar tidak tahu, dan 6 orang iaitu 2.6% tidak pasti bahawa zakat itu wajib. Manakala min terendah pula merujuk kepada item nombor 9 iaitu saya mengetahui kadar bayaran zakat dan cara penyerahannya adalah min 3.18 atau sisihan piawai 0.966. Oleh itu, hampir 60% atau 60% pelajar tidak mengetahui kadar bayaran zakat serta cara mengira bayaran dengan kiraan yang betul. Ini memberi petunjuk bahawa tahap pengetahuan mereka adalah pada tahap yang rendah dan sederhana. Secara keseluruhannya, pengetahuan umum berkenaan zakat dalam kalangan pelajar Kuliah Profesional MARA MOLED ataupun KPMA Melaka ini adalah pada tahap yang seterusnya ialah tahap pengetahuan pelajar Kuliah Profesional MARA mengenai pengetahuan asas fiqh zakat pendapatan. Dalam jadual 3 menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar mencatatkan nilai min tertinggi iaitu pada item nombor 2. Saya mengetahui hukum zakat pendapatan adalah wajib, iaitu nilai min sebanyak 4.39, sisihan piawai sebanyak 0.745, dan majoriti pelajar menjawab pada skala persetujuan 4 dan 5 iaitu tahu dan sangat tahu. Nilai min 4.0 ke atas juga menunjukkan tahap pengetahuan pada asas ini berada pada tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun, dia kata pada item nombor 3 yang merujuk kepada jenis-jenis zakat mencatatkan nilai min yang rendah iaitu min 3.33 yang sisihan piawai sebanyak 0.974. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar berkenaan hal-hal yang lebih khusus dalam fiqh zakat pendapatan pada peringkat iaitu berada pada tahap rendah dan sederhana. Secara keseluruhannya, daripada 6 item yang ditanya, 3 item, 1, 2 dan 5 berada pada tahap yang tinggi. Dapatan ini boleh rumuskan bahawa tahap pengetahuan asas fiqh berkaitan dengan zakat adalah tinggi, tetapi apabila ditanya dengan lebih khusus, kebanyakan pelajar hanya menjawab pada skala 1, 2 dan 3 dalam lingkungan tahap sederhana dan rendah sahaja. Bagi menjelaskan mengenai pengetahuan asas pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan,
Hasil analisis dan jadual 4 menunjukkan bahawa item nombor 2 menunjukkan kepada pernyataan mengetahui terhadap perbezaan kewajipan berzakat bagi setiap negeri berada pada tahap yang sederhana, iaitu nilai min 3.67. Hal ini bermakna pelajar hanya sedar akan fatwa yang menetapkan bahawa terdapat perbezaan kewajipan menunaikan zakat pendapatan bagi setiap negeri. Hampir 40% daripada skala persetujuan menunjukkan sama ada mereka sangat tidak tahu dan tidak tahu mengenai hal ini. Begitu juga dengan nilai min terendah, iaitu item nombor 1, iaitu min 3.24, dengan pelajar menandakan hampir 60% skala persetuju 1, 2 dan 3, iaitu kebanyakan mereka tidak tahu dan tidak pasti wujudnya fatwa berkenaan zakat pendapatan. Keseluruhannya, tahap pengetahuan asas pelajar mengenai asas fatwa zakat dalam kalangan pelajar oleh Profesional Mara Ain Maulid Melaka adalah rendah dan sederhana, dan mereka perlu didedahkan dengan ilmu ini bagi menambah pengetahuan, apatah lagi responden yang diambil kebanyakan terlibat dalam bidang keuangan dan bidang pengajian perniagaan. Dan akhir sekali, bahagian D dalam soal sidik mengukur mengetahui sejauh mana persepsi pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan, dan hasil analisis dijelaskan dalam jadual 5, iaitu kita lihat bahawa item nombor 6, iaitu saya akan membayar zakat pendapatan apabila memenuhi syarat untuk membayar zakat pendapatan, menunjukkan nilai min tinggi, iaitu 4.49 sesuai hampir awal 0.712. Hal ini buktikan bahawa pelajar faham mengenai fatwa berkenaan zakat pendapatan bersedia untuk menunaikan kewajipan zakat pada masa hadapan. Namun begitu, terdapat 30 orang responden bersamaan 12.8% yang menandakan pada sekadar persetujuan sederhana, yang memberi maksud mereka masih belum yakin untuk membayar zakat pendapatan walaupun sudah memenuhi syarat. Hal ini perlu diparusi. Mengapa pelajar masih ragu-ragu sedangkan persepsi mereka terhadap fatwa zakat pendapatan sudah dijelaskan? Kemungkinan besar walaupun persepsi pelajar terhadap fatwa zakat pendapatan tinggi, namun item nombor 4, iaitu saya kurang kefahaman terhadap fatwa zakat yang dikeluarkan, menunjukkan nilai min terendah. Nilai min rendah itu 3.42 dan sekian piawai 0.0909, iaitu dan lebih 40% sahaja pelajar menanda pada skala 4 dan 5, yang menjurus kepada bahawa mereka sebenarnya setuju dan sangat setuju dengan pernyataan ini. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar ini masih kurang memahami fatwa yang berkaitan dengan zakat pendapatan secara keseluruhannya. Berdasarkan kajian ini, boleh ubah pengetahuan secara alamiah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kefahaman mengenai fatwa zakat pendapatan, dan menyokong teori yang dibangun oleh Al-Jizan yang menekankan bahawa pengetahuan adalah yang penting dalam memengaruhi gelagat individu. Hasil kajian menjelaskan bahawa pelajar Kolej Profesional Mara Melaka mempunyai pengetahuan asas mengenai fiqh dan fatwa terhadap zakat pendapatan dan faham tentang kewajipan berzakat. Namun, apabila melibatkan perbincangan lebih detail dan khusus dalam melibatkan fatwa zakat pendapatan, masih ramai yang tidak memahami secara jelas. Hasil kajian juga mendapati kefahaman berkaitan asas fatwa, terutamanya melibatkan zakat pendapatan, perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum termasuk pelajar sendiri. Saranan dan cadangan bagi pihak institusi pendidikan itu sendiri, disarankan bagi memperkenalkan silibus pengajian yang melibatkan pengetahuan tentang zakat dan sistem keuangan muamalat Islam bagi memberi kefahaman yang berkaitan. Tambahan pula, dalam kajian yang dilakukan terhadap Kolej Profesional Mara Ain Maulid ini, yang hampir keseluruhan pelajarnya berputar Islam serta kecenderungan pengajiannya melibatkan usahawanan dan perniagaan, semestinya bakal menjadi sebahagian daripada penyumbang besar kepada ekonomi Islam di masa hadapan. Kefahaman dalam kalangan pelajar penting agar mereka boleh bersedia melaksanakan tanggungjawab apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pusat pengetahuan zakat. Institusi agama Islam berkaitan seperti Majlis Agama Islam Negeri perlu mempergiatkan penyebaran maklumat terutamanya tentang kewajipan dan rasional serta kepentingan berzakat. Usaha yang berterusan perlu dilakukan melalui media massa dan harus dipergiatkan supaya dapat memberi kesedaran dan kefahaman yang lebih baik untuk meningkatkan statistik pembayar zakat pendapatan. Malah institusi dan kementerian terlibat perlu bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam mengolah sukatan kurikulum
baru yang dapat memberi penekanan lebih mendalam tentang zakat dan muamalat agar ia dapat bermula daripada peringkat sekolah hingga penuntut pengajian tinggi. Kefahaman dan kesedaran yang berterusan perlu diperkasakan supaya dapat membantu masyarakat yang berpotensi sebagai penyumbang kepada tabungan zakat. Ini kerana hasil perolehan kutipan zakat yang tinggi bukan sahaja dapat membantu memperkasakan ekonomi umat Islam, malah meningkatkan tabungan simpanan negara untuk mendepani pelbagai cabaran dan kemungkinan ketidakstabilan ekonomi seperti kemelesetan ekonomi, bencana alam, ancaman wabak penyakit seperti COVID-19 dan sebagainya. Kewajipan berzakat mempunyai matlamat, kelebihan dan manfaat terhadap agama, masyarakat dan pembangunan negara itu sendiri. Maka secara tidak langsung mereka akan menginsafi keburukan jika tidak mengeluarkan zakat dan balasannya di akhirat kelak. Kesimpulan daripada kajian ini mendapati masih terdapat segelintir masyarakat yang belum memahami kefarduan ibadah zakat pendapatan. Pelbagai institusi agama dan pendidikan perlu berusaha dan bekerjasama untuk memberi kefahaman berkaitan zakat kepada pelajar dan pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai medium penyampaian yang ada. Sekiranya ilmu berkaitan zakat gagal disampaikan kepada mereka, dikhawatiri golongan inilah penyumbang kepada statistik tidak membayar zakat. Perlu difahami dan ditekankan di sini bahawa zakat pendapatan mempunyai banyak faedah sosioekonomi sama seperti tujuan zakat yang lain. Maka semakin banyak kutipan zakat, semakin banyaklah wang yang dapat diagihkan bagi dapat membantu asnaf, terutama golongan fakir miskin dalam kehidupan mereka, yang secara tidak langsung dapat memperkasakan ekonomi dan kehidupan umat Islam, malah membantu menyumbang kepada kestabilan dan pembangunan negara. Saja pembentangan saya berkenaan dengan kajian ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah penyelia dan juga kepada penganjur atas jemputan seminar kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.